Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir juzuk yang ke-28, surah As-Saff. Surah yang keempat dalam juzuk ini, surah yang ke-61 dari awal Quran. Buka mushaf, kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi ke terjemahan dan juga tafsir ataupun tadabbur ringkas. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Balik kepada muqaddimah surah As-Saff. Surah As-Saff, tengok muqaddimah pimpinan. Surah ini diturunkan di Madinah. Jadi alhamdulillah, para jemaah, para pelajar sudah memahami bila sebut tentang Madaniyah, Makkiyah, maka kita boleh memahami dari sudut ayat dia panjang, kemudian isi kandungnya dia berkait dengan banyak perkara, dari sudut dakwahnya, dari sudut hukum hakamnya. Berbeza sikit dengan Mekah, dia banyak tentang tasbitul aqidah, cerita umat-umat terdahulu, dan juga kebangkitan semula pada hari kiamat. Mengandungi 14 ayat. Ayat ini, surah ini 14 ayat bila khilaf. Tasmiyatus surah dinamakan surah As-Saff. Apa makna saf? Makna barisan. Kita orang Melayu pun bila sebut saf, kita tahu dah. Betul kan saf? Kuatkan saf. Maknanya kita tahu saf tu dengan makna barisan yang lurus, yang betul, kena betul. Sebab nama dia, sebab Allah Ta'ala sebut di awalnya Safa kan.
ada sebut ayat tentang Saff dalam sini. Dan ada juga ulama menamakan surah Al-Hawariyin, kerana di akhir surah ada Allah Ta'ala sebut nama Hawariyin. Dan ada juga yang menyebut tentang surah Isa. Itu di antara, tapi masyhurnya surah As-Saff. Masyhur kita ambil kepada surah yang pertama kita, surah As-Saff. Kenapa dia surah As-Saff? Tengok, kerana pada ayat 4 Allah Ta'ala menegaskan bahawa Allah mengasihi orang-orang yang beriman, yang berperang untuk mempertahankan agamanya dalam saf yang teratur rapi. Soal beriman yang teratur, orang beriman yang dalam saf yang teratur rapi, seolah-olah mereka semua bangunan yang tersusun kukuh. Bangunan yang kalau kukuh, kuat. Intisari kandungan menanamkan semangat berjihad, mempertahankan Islam dari sebarang pencerobohan. Sebelum itu Allah Ta'ala menegur sebahagian dari orang-orang Islam yang memperkatakan sesuatu sedang mereka tidak melakukannya. Ini ayat ni ayat motivasi kepada kita, para imam, para pendakwah, para guru, murabbi, supaya jangan duk cakap tak sama dengan apa yang kamu buat. Namun begitu boleh cakap ke tidak? Tengok perbahasan nanti. Teguran ini pada mulanya ditujukan kepada setengah pemuda-pemuda Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemuda Islam ni dia panggil semangat. Dia punya semangat dia tinggi. Mereka kata apa? Kalaulah mereka mengetahui apakah sesuatu amalan yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla, nascaya mereka akan kerjakan. Tetapi apabila mereka diberitahu bahawa amalan itu ialah berjuang, berperang untuk menegakkan Islam, maka ada di antaranya yang tidak mengkotakan apa yang mereka katakan. Bila bunyi pergi perang mati, ada yang slow-slow, tadi semangat. Ini dipanggil Allah nak tegur kumpulan ini. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan bahawa tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang kafir, musyrik, penyembah berhala, kaum Yahudi dan kaum Nasara yang telah diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memeluk Islam, tapi mereka tetap mengingkarinya. Sebab apa? Sebab dia dah tahu benda itu benar. Dalam kitab Taurah dia sudah ada penjelasan. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada mereka kenal anak dia sendiri. Tapi apa boleh buat? Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Bila mari keterangan Nabi jelas, mereka kafir. Allahul musta'an. Maka mereka sentiasa berusaha pula, bukan sakat tak mau, menentang dan berusaha hendak memadamkan cahaya Allah, yakni agama Islam, dengan mulut mereka, sedang Allah Ta'ala tetap menyempurnakan cahayanya, agamanya, sekalipun orang-orang kafir tidak suka akan yang demikian. Suka ke tak suka, tak usah duk bercakap. Pada bahagian akhir surah ini Allah Ta'ala menunjukkan kepada orang-orang yang beriman satu jenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian selama-lamanya, bahkan akan menyelamatkan mereka dan memberikan sepenuh-penuh kebahagiaan, iaitu hendaklah mereka tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta berjuang dalam membela dan menegakkan Islam dengan harta benda dan diri mereka sendiri. Selain itu mereka akan beroleh lagi limpah kurnia yang lain yang sangat-sangat diingini oleh mereka, iaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang besar. Kita kata alhamdulillah. Itu muqaddimah intisari kepada surah As-Saff yang kita baca ini. Jadi para jemaah sekalian, kita balik kepada awal ayat surah As-Saff. Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi mengasihani. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, semua makhluk. Allah kata apa? Semua ada di langit, malaikatnya, makhluk-makhluk yang ada, dan semua yang ada di bumi. Apa dia? Hayawan-hayawan, pokok-pokok. Kecuali dua kategori makhluk yang berbeza-beza, iaitulah manusia dengan jin. Ada manusia yang masuk dalam kumpulan ini, ada manusia yang kecundang tak masuk. Orang lain duk tasbih memuji Allah, dia duk gosok berhala. Na'udzubillah. Orang lain bertasbih mengagungkan Allah, dia duduk membawa patung-patung salib yang kononnya Nabi Isa disalib. Pelik. Kadang-kadang yang percaya kepada patung ini, mereka itu kononnya ahli analisis, pengkaji. Kalau kamu betul analisa, takkanlah tak boleh mikir adakah Nabi Isa disalib. Cari kat fakta-fakta yang jelas. Jangan pakai orang salib ke gatut tekok tepek di bangunan. Kita berfikir cara baik dari sudut fakta. Bila kita bercakap tentang dunia, kita nak fakta. Sains dan teknologi mesti fakta. Di dalam ibadat dan akidah kita juga mesti berfakta. Tak boleh ada orang kata apa fakta-fakta ini wahyu. Kita kata na'am. Kalau kamu buat analisa benda tu benda ni, kita kata wahyu telah menunjukkan kepada kita bahawa fakta yang sebenar Nabi Isa AS Abdullahi wa Rasuluh, bukan dibunuh, tidak disalib, dan dia akan turun di akhir zaman nanti. Baik, dua kumpulan ini yang tak masuk dalam ni, iaitulah kumpulan manusia dengan jin yang derhaka. Semua segala yang ada di langit dan di bumi tetap mengucap tasbih kepada Allah. Wa huwal azizul hakim, dan Allah lah yang maha berkuasa lagi bijaksana. Para jemaah sekalian, kita turun balik kepada ayat. Allah mulakan surah ini dengan sabbaha, abbara bilafzil madhi. Allah mengguna lafaz fi'il madhi. Kita fi'il ni ada dua, madhi, mudhari', satu lagi amar. Mana madhi ni hak lepas, yang telah lepas. Mudhari' yang berlaku sekarang dan akan datang. Itu dipanggil mudhari'. Kalau Allah kata yusabbihu, maknanya sedang bertasbih, tapi Allah nak makna lain. Sabbaha, telah bertasbih. Kenapa diguna fi'il madhi? Isyaratun ila araqati tasbih, menunjukkan bahawa tasbih itu telah dikenali oleh semua makhluk-makhluk daripada Nabi Adam AS. Mari rasul-rasul selepas dia pada dia panggil Nabiyun Mukallam. Allah Ta'ala bercakap dengan Adam, bagi tahu awal lagi, maknanya awal lagi orang sudah bertasbih. Yusabbihu bihamdik, mereka bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla. Maka Allah sebut di sini sabbaha, dengan makna bertasbih ni cerita sudah lama, bukan mung je makhluk-makhluk yang aku baru jadi sekarang. Sebab apa? Ayat ni turun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna puak Quraisy ada yang keras kepala, ada yang lembut kepala, ada yang dengar kata, ada yang tak dengar kata. Allah ungkit, bertasbih, puji aku ni bukan puak mung. No. Zaman awal kejadian dunia sudah dipuji oleh Allah, sudah memuja Allah SWT, makhluk-makhluk yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah akhiri ayat ini dengan dua nama dia, Al-Azizu Al-Hakim. Kenapa? Menunjukkan bahawa orang yang mulia, orang yang pandai, orang yang bijak itu, iaitulah orang-orang yang bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Mana orang yang akan menang di atas dunia ini?
iaitulah orang yang memuji Allah ayat azza wa jalla. Allah sebut di akhir ayat surah ini, fa ayyadna allazina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Dia mula dengan ayat 1, wahwal azizul hakim. Ayat yang ke-14 di ujung sana, Allah kata fa ayyadna allazina amanu, kami akan beri pertolongan, bantuan kepada orang-orang yang beriman untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Fa asbahu zahirin, maka jadilah mereka orang yang menang. Masya Allah. Maka di antara aziz, kekuasaan Allah azza wa jalla, dia akan beri pertolongan, kemuliaan kepada awliya'uhu, kepada wali-wali dia. Siapa dia awliya? Wali-wali Allah Ta'ala siapa? Allazina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman, mereka bertakwa, itulah dipanggil wali Allah. Manusia ni kata-kata wali lain pula. Wali duduk baju serebeh, duduk tidur di tangga masjid, baju pun tak pakai ataupun tak mandi, itu wali. Kita kata lah. Tamaklah permulaan ayat kita yang pertama tentang puji Allah, memuja Allah azza wa jalla. Allah Ta'ala yang maha gagah, maha perkasa, Allah Ta'ala yang maha bijaksana akan beri pertolongan kepada orang-orang yang beriman kalau kamu berikut apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan ikut apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berpindah kepada ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini Allah Ta'ala khitabkan kepada kita. Siapa kita? Orang yang beriman. Sebab apa orang yang beriman? Sebab Allah nak tegur kita. Sebagaimana kata di sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Allah mula dengan ya ayyuhallazina amanu far'i sam'ak, buka telinga kamu. Di sana akan terdapat arahan-arahan untuk dilakukan ataupun larangan untuk dijauhi. Akan ada. Maka dalam ayat ini Allah tegur, wahai orang yang beriman. Orang yang beriman, kalau kamu betul-betul berimanlah. Kamu sudah dengar dah cerita orang-orang dulu Yahudi, bagaimana Yahudi disebut dengan nama al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Sebab mereka kerah kepala, tak dengar kata, ubah perjalanan ayat. Kemudian Allah sebut satu lagi kumpulan manusia, nama dia ad-dallin, orang yang sesat. Kenapa sesat? Kerana mereka reka ibadat, ibtada'uha, mereka buat bid'ah yang tidak diajar oleh Allah Azza wa Jalla, tidak diajar oleh Nabi Isa AS, mereka buat. Maka mereka itu jadi dallin. Jadi kalau kamu nak betul-betul, mu jangan buat seperti ni. Tengok. Lima taquluna ma la taf'alun. Orang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya? Mu dak cakap saja pandai ni. Dah lebat teori. Hebat. Martabak tu martabak ni, makam tu makam ni. Lepas-lepas cakap bak martabak bak makam, mengajar kitab tasawuf tu mari duduk kedai kopi, bahar rokok di sebatang, buah bak nak bini lebih pada orang kapu, ataupun cerita ustaz lain tak sependapat dengan kita. Lima taquluna ma la taf'alun. Masa bercakap tadi, bersih hati, suci jiwa, takut bini takut ni martabak tu tadi, masa keluar daripada majlis lain pula cerita. Tengok nota di bawah. Mu jangan buat, jangan duk kata, jangan duk ajar benda yang kamu tak buat. 1747 nota, pada suatu masa, ini dia panggil ini di antara sebab-sebab turunnya ayat Quran. Sebab turun, tulis. Yang ada Quran tu 1747 maknanya sebab nuzul dipanggil. Sebab turun ayat. Kama fi hadisi Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu.
Abdullah bin Salam, hadis ini dikeluar oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, bahawa ada sekumpulan para sahabat berkumpul. Jadi ada di antara mereka orang muda. Pemuda-pemuda ni dia panggil agresif, semangat lebih. Mereka kata apa? Lau na'lamu ayyal a'mali ahabbu ila Allah la'amilnahu. Ada di antara pemuda Islam yang berkata, kalau mereka dapat tahu apakah sesuatu amalan yang diredai oleh Allah, nascaya mereka akan kerjakannya. Sedap. Kalau kita tahu amalan yang sangat disuka oleh Allah, hak solat ni, puasa ni biasa dah. Ada amal lain, nascaya kami akan kerjakan. Sedap. Fa anzalallahu hadhihi surah. Tetapi apabila diberitahu akan amalan yang diredai Allah Ta'ala itu, apa dia amalan itu? Al-jihad fi sabilillah, pergi berperang, mati-mati. Apa jadi? Ada di antara mereka yang tidak mengotakan apa yang mereka katakan itu. Ada hak lemah pula. Allah, jihad pergi perang, tak ada orang lain kau. Ingat kau selu-selu ya kan? Kena jihad. Fa anzalallah, bila Allah Ta'ala turunkan surah ini, wa qara'aha alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun baca ayat Quran. Mu jangan duduk berbual, jangan duduk cakap besar. Habul amal, bila Allah Ta'ala turun, kamu larilah. Mana ayat yang Tuhan apa ni? Allah Ta'ala nak ni, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Tengok ayat yang keempat. Kita balik dulu pada ayat kita asal ni. Allah kata apa? Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu bercakap benda yang kamu tak buat? Ai lima ta'iduna bi amrin wala tufuna bih. Apa yang kamu janji kemudian kamu tak tunaikan. Maka sebahagian ulama tadabbur beristinbat dengan ayat ini, wujub al-wafa bil wa'. Wajib kita kena tunai janji. Kalau kita berjanji dengan orang, kita tunai. Kalau tak tunai juga apa jadi? Dia masuk dalam kumpulan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi. Tanda-tanda orang munafik tu. Ada riwayat kata 3, ada 4 kan. Di antaranya wa iza wa'ada akhlafa, bila mereka berjanji tak tunai. Kita ni ada 2 kategori, janji tak tunai. Kita berjanji dengan orang, lepas tu kita tak tunai. Satu. Contohnya orang ni buta duit dengan orang. Waktu tu dia sangat terdesak. Desak sangat-sangat. Dia pun buta duit. InsyaAllah bulan depan saya bayarlah duit ni. Saya berusaha sebab nak beli ubat mak sakit ke siapa dia, keluarga. Tiba-tiba bulan depan keluarga dia sakit tadi tak sembuh-sembuh, yang menyebabkan dia tak boleh pergi kerja, yang menyebabkan dia tak boleh bayar. Maka orang ni tidak dinamakan tidak tunai janji, sebab mereka keuzuran, cuma diperlukan ketelusan. Mu kena pergi jumpa dengan tuan dia, minta maaf, minta izin, menangguhkan tempoh bayaran. Bagi pihak penghutang pula, tuan hutang pula, Allah Ta'ala galakkan, man yassara mu'sir, man nafasa'an mu'min kurbatan, siapa permudahkan urusan, siapa melepaskan susah orang. Patutnya bila orang ni mari buat rayuan, bukan kita makin pasal janji tak betul lah, kita tengok betul-betul dia perlu, kita kata tak apalah, duit saya buta hari tu saya lepaskan lillahi ta'ala, ambil pula untuk bulan ni pergi beli. Subhanallah, ini manusia yang baik. Yang penting bagi kitanya, kata di para ulama, wajib menunaikan janji dianatan. Secara hidup beragama kita mesti tunai janji. Kalau kita berjanji orang, tunai. Kecuali terdesak seperti yang saya sebut tadi, memang tak boleh nak tunai. Tapi ingat baik-baik, ada orang ni terdesak, ada orang yang mendesak. Macam mana pula? Dia buat-buat terdesak. Ini masalah.
Mari jumpa tuan, maaf Syekh, maaf tuan, saya tak boleh bayar lagi. Sebab gini. Padahal tak ada sebab apa pun. Memang dia boleh bayar. Tapi mencari sebab ataupun dia buat sebab. Duit ada, pergi beli motosikal pula dah. Bayar hutang orang dulu. Ada setengah orang ni pasal jenis suka travel. Hutang orang tak bayar, ke Mekah 3 tahun, 3 kali setahun pergi. Allahul musta'an. Haji pun ada lagi tu. Allah. Sengih ambil gambar depan Kaabah. Begini berdoa di Arafah. Subhanallah. Hutang orang bertepek mu tak bayar. Inilah kita kata ini manusia pincang dalam hidup. Lima taquluna ma la taf'alun. Mu jangan buat. Maka di sini para ulama mengatakan sebab tu ayat ni, inna ba'dhan nas kana yaqul, sebahagian daripada manusia bercakap qataltu wa sallaitu, aku dah berperang, aku dah solat, tapi dia tak solat dengan sempurna. Kan? Maka ini di antara yang sangat berat. Allahul musta'an. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amatlah besar kebenciannya di sisi Allah Azza wa Jalla kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan. Allahul musta'an. Kita memikirlah, kita para pendakwah, kita kena berfikir, muhasabah diri kita sendiri. Semua benda yang kita kata, yang kita sampaikan, biarlah berbekas dalam jiwa kita sebelum kita memberi bekas, sebelum kita nak berbekasnya jiwa para pendengar, para murid-murid kita ni. Allahul musta'an. Dicerita, dia ada riwayat menyebutkan Suhaib radhiyallahu anhu, Suhaib Ar-Rumi, sahabat Nabi, qatala rajulan. Dia dalam peperangan ni kaedah dia begini. Kalau orang ni bunuh kafir tu, dia boleh ambil salap. Dia panggil salap ni barang-barang yang ada di tubuh kawan tu. Pedang dia, perisai, penyangga dia. Contohnya dia pakai celak cincin, comel, ambil. Jadi dia panggil salap. Salak ni barang-barang yang ada di tubuh orang tu. Bila Suhaib bunuh kawan ni, fa'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun ambil barang kawan tu, beri ke Suhaib. Ambil kamu ni. Faja'ahu Umar radhiyallahu wa qala, Sayyidina Umar mari, dia kata, Suhaib, inna fulan yadda'i annahu qatalahu. Mu kata mu bunuh dia. Ada orang lain kata dia bunuh kawan tu. Kebetulan hak dia bunuh ni pembesar Quraisy yang kaya kali, banyak barang-barang. Muka kalau ada gelar lagi, ada cincin, ada apa benda. Mengaku. Fanazalat hadhil ayah, maka turun ayat ini. Dia kata apa? Maka ayat ini memberi amaran supaya jangan mendakwa dengan kebohongan. Jangan. Hak kita tak buat atau sebuat. Ni dak ni bila berlaku kemenangan, bila berlaku apa-apa itu, pakai masa dakwa. Saya lah ni. Dengan sebab saya lah ni. Saya lah ni beri pertolongan. Saya lah bantu. Saya belakang pula dah. Waktu orang minta tolong baru ni, kelak pala tak nampak-nampak pun. Hari ni semua saya. Ini dia panggil dakwaan palsu. Bahaya. Allahu Akbar. Jadi ada juga sedikit kesamaran dalam ayat ini, iaitulah orang yang suruh orang buat. Contohnya saya lah sendiri. Tuan-tuan, para jemaah sekalian, mari kita daripada pagi kita baca zikir, kita solat subuh berjamaah, kita zikir waktu pagi, kita baca Quran, kita solat duha, kita sedekah, kita bantu orang susah kan. Malam nanti kita sebelum tidur kita witir, kita tahajud pula akhir malam. Contohnya saya camping, kalau hari ni hari Isnin kita berpuasa, tapi kita sendiri tak puasa. Kita suruh orang buat, orang lain buat belakang, baca Qurannya dengan puasa, kita sendiri tak puasa. Adakah dia masuk dalam ayat ini? Kata di para ulama, ini tidak. Tak masuk dalam ayat ini sebab apa? Kalau kita suruh orang buat baik, kalau orang buat, dia boleh pahala. Kita boleh pahala dia. Jadi tapi kalau kita suruh orang buat benda mungkar, kita pergi buat pula, bala tu atas kita. Bala tu atas kita. Sebagaimana berlaku dalam hadis yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi melawat dalam neraka, dia tengok ada orang ni duduk bawa usus dia.
Orang panggil jala perut dia ni. Tali perut dia dalam neraka dia berpusing, berputar. Siapa ahli neraka apa kata, busuknya dia ni. Apa masalah ni? Pergi-pergi tengok, penceramah selebriti dia. Oh, hebat awak. Kenapa jadi gini? Kenapa? Saya dulu buat. Dia kata, sebab aku dulu suruh kamu buat baik, aku tak buat. Aku larang kamu tuan-tuan jangan buat benda mungkar, dia gomoh juga. Maka orang ni esok berat dosa dia. Tapi tidak menjadi halangan untuk kita berdakwah. Ada setengah orang ni, saya tak boleh berdakwah lagi. Sebab apa tak boleh dakwah? Takut masuk ayat ni. Kabura maqtan indallah. Besar kesalahan di Allah Ta'ala. Siapa yang bercakap, dia tak buat. Jadi para ulama kata kita kena betul channel kita ni. Kita kena dakwah orang, walaupun kita tidak sempurna. Ada setengah orang ni, nanti saya sempurna dulu lah saya. Tapi kita kena ingat, di dalam bab halal haram, dalam bab fatwa, dalam bab menyatakan hukum, kalau kita tak pandai, jangan bercakap. Jangan jangan bercakap benda yang kamu tak tahu. Wala takfu ma laysa laka bi'ilm, inna as-sam'a wal basara wal fuad ulaika kana mas'ula. Jangan bercakap yang ilmu tak tahu, sebab kamu akan dipertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla esok di akhirat. Maka kita kena bercakap setakat mana yang kita mampu dalam bab halal haram. Tapi kalau kita kena suruh orang buat baik, mari kita pergi masjid. Ada ceramah lain ni masjid. Tengok orang perempuan tak tutup aurat, tak bagus ni, aurat ni kena tutup. Kan? Itu tak ada masalah. Tapi halal haram, biarlah kita nak berdakwah pun kita kena peka, kita kena pandai dulu. Artinya jangan guna hujah saya tak boleh dakwah orang, tak boleh ajak orang pergi masjid, tak boleh suruh orang solat, tak boleh suruh orang tutup aurat, sebab saya sendiri pun tak sempurna, tak perfect lagi. Bila nak perfect? Jawabnya tak berdakwah sampai tua, kita sampai mati. Tak mungkin. Maka orang yang suruh orang, kemudian dia tak buat, dia akan masuk dalam kategori yang diancam di dalam ayat ini. Tetapi kita jangan tunggu kita sempurna baru nak dakwah orang, buatlah dulu. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 44, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Surah Al-Baqarah 44. Adakah musuh orang buat baik, musuh sendiri lupa nak buat? Ini kata di para ulama tadabbur, dalil ala anna minal qabih. Di antara perbuatan yang tak baik, kita suruh orang buat, kita terlupa diri kita sendiri. Tapi bukan makna kita tak boleh berdakwah, tak boleh menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Kena, walaupun kita sendiri terjebak. Biarlah nak kata apa. Kata di ahli syair, kat tabib yudawi wa huwa alil. Kan, macam doktor, dia ubat orang tapi dia sendiri pun tempang, sakit. Kena ubat. Hak dia sakit penyakit lain, hak dia ubat orang tu penyakit lain. Ini kita buat. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah. Allah kata kabura maqtan ay asyaddul bughd. Allah Ta'ala marah sangat-sangat bagi orang yang cakap tak serupa bikin. Baik, kalau betul kamu nak, tadi kamu dah janji betul-betul bahawa kamu akan berjihad apabila mari arahan Allah Azza wa Jalla, maka Allah turun ayat jihad. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mengasihi, Allah suka orang-orang yang berperang untuk mempertahankan agamanya di dalam barisan saf yang teratur rapi. Kalau kita nak perang, kita duduklah saf yang baik, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh. Jadi dalam ayat ini kata di para ulama, saf di sini iaitulah susunan saf, sama ada dalam waktu kita nak berperang sungguh, saf tentera, sebagaimana kita beratur dalam saf solat, begitu juga saf dalam peperangan. Ada juga yang mengatakan safa dengan makna ijtima'ul kalimah, tidak ada perpecahan di kalangan kita. Saf dia panggil wahdatus saf, kesatuan saf kita. Ketua cakap ni,
pengikut-pengikut semua ikut ni. Ini kita tak tahan hari ni. Yang ketua nombor 1 cakap ni, yang nombor 2 cakap ni, nampak itu dia panggil berpecah, tidak satu saf, tidak satu saf. Maka Islam ajar kepada kita bunyanul marsus. Banyak juga yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Nabi kata apa? Orang mukmin dengan mukmin yang lain tu seperti binaan, batu bata binaan yang Nabi buat tangan ini, yang menguatkan satu sama lain. Yashuddu ba'duhu ba'dha, menguatkan satu sama lain. Hadis ini Bukhari, dalam Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis lain Nabi kata, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atumihim masalul jasad. Banding orang mukmin dalam berkasih sayang, tolong menolong, ta'atuf, bersimpati sama kita, seperti sebuah tubuh yang satu. Ini semua ni ayat hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita kepentingan wahdatus saf. Kita jangan pecah sama kita. Kata budak-budak ni, puak kita jangan pecah. Ni tidak sama-sama Islam pula. Ni kata hak ni, ni kata hak ni. Akhir sekali orang Islam naik cakap atas kepala. Nak kata apa? Puak kita kau duk bala. Bila hilang jawatan, nana. Boleh jawatan pula, berebut pula. Nak. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Maka makna dia bunyan marsus, seperti binaan yang tersusun. Ada juga ulama tafsir, dia kata apa? Dia kata bunyanun marsus, bangunan yang diikat dengan timah. Rasas dia panggil, rasas, bangunan yang diikat dengan timah. Kuatlah. Jadi ada teknologi orang zaman dulu. Bila dia buat bangunan, dia letak, kita seming, dia letak timah, lekat, lagi kukuh. Itu ibarat. Tapi yang ramainya bunyan yang marsus, mana batu bata binaan yang tersusun cantik. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, kemudian kita pergi kepada kisah Nabi Musa alaihissalam. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Allahu Akbar. Dan ingatlah peristiwa ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya. Nabi Musa ni antara nabi yang kena unaya kepada kaumnya sendiri. Macam-macam kerenah dia buat. Dia kata Nabi Musa ni begitu. Dia kata Nabi Musa ni begini. Nabi Musa tengah mandi, pakai kain basahan, jauh daripada orang. Dia tuduh Nabi Musa ada penyakit, siapa batu buat lari kain. Allah, pelik-pelik. Nabi Musa mengadu pada Allah Ta'ala. Dan ingatlah peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku? Sedang kamu mengetahui bahawa sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu. Bapam, Kelantan kata bapa gak mengenak aku. Kenapa kamu menyakiti aku sedang kamu tahu aku ni Rasulullah? Aku mari sini nak apa? Nak bantu kamu, bukannya mari itu. Dia mari macam-macam dia kata ni. Dalam hadis Bukhari dia kata Nabi Musa rajulun adar. Dia Nabi Musa ni, dia mandi dia jauh pada orang, dia jaga aurat. Zaman dulu tak apa mandi telanjang. Tapi dia tak mau dekat-dekat, malu. Jadi mari puak kau ni kata, tak ada lain ke Musa ni adar, besar batu dia tanya, uluran ni. Kena penyakit uluran kali Musa ni. Nabi Musa pergi mandi, letak kain di atas batu. Sudah dia mandi, dia nak ambil kain, batu lagi. Batu lompat. Akhirnya Nabi Musa kejar batu. Saubi hajaru. Kain aku tu batu. Habis kapur Nabi Musa pusing. Geng-geng hok tuduh Musa tengok. Relax Musa, tak ada apa-apa tu. Tak ada uluran pun. Masya Allah, nyengenak Nabi Musa. Karena itulah ada riwayat mengatakan Nabi Musa mengadu Allah Ta'ala, ya Rabbi, mereka ni kenak aku. Allah kata apa? Ya Musa, kalau setakat Musa bin Imran mereka kenak, pelik apa? Mereka juga tuduh aku macam-macam. Allah kata, dia tuduh Tuhan ada anak lah, dia tuduh Allah Ta'ala tangan terbelenggu sebab bakhil, dia miskin, macam-macam. Musa kata, biarlah,
Tak payah mengadulah. Allah Taala puak Bani Israel ni tuduh macam-macam, kalau kau Musa senyap. Masya-Allah. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Maka tatkala mereka menyeleweng dari kebenaran yang mereka semua mengetahuinya, dia tahu dah apa benar tu. Allah Ta'ala selewengkan hati mereka dari mendapat hidayah petunjuk. Habislah. Mu tak ikut, kena ni. Dan wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan sememangnya Allah Ta'ala tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik, yang derhaka. Falamma zaghu, maka para ulama juga telah ambil perhatian kepada kita semua. Kita kena ingat Allah kata ini, falamma zaghu ay falamma asarru 'ala ad-dalali waz-zayfi wat-tahaj. Bila mereka ni menyeleweng, putar fakta, putar belik, duduk cari helah hak benda-benda Tuhan haram, nak suruh jadi halal. Contohnya macam tangkap ikan pada hari Sabtu, kan? Dia tak tangkap ikan, dia gali lubang hari Jumaat. Hari Sabtu ikan masuk, dia tutup pintu. Hari Ahad dia timba. Ini semua ni dia panggil helah-helah. Maka bila mereka buat helah, banyaklah yang kena. Fa arsalna alaihimut tufan. Allah Taala hantar bagi tufan. Wal jarat, belalang. Wal qummala, kutu. Wad dafadi', katak. Wad dam, darah. Ayatim mufassalat, banyak lagi bagi mukjizat. Masuk dalam nak makan, tengok katak tengok dah. Masuk ke nak makan, nak tidur, kutu penuh atas. Tak insaf juga buat Bani Israel ni. Nak kata apa? Mereka ni di antara kamu dia tak ikut Nabi Musa, wa indaha muharramatun alaihi 40 sahratan, 40 tahun duduk sesak di padang pasir, dia panggil padang teh, di padang pasir Sina, duduk musim 40 tahun. Tak ira juga. La ilaha illallah. Nak kata apa? Itulah sejarah yang telah menyebut tentang bagaimana kejahatan-kejahatan yang telah dibuat oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. InsyaAllah habis cerita Nabi Musa, kita akan campur lagi cerita Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Isa pun lagu tu juga nyengenak di puak-puak dia pula. Macam-macam puak Bani Israel ni tak habis-habis. Lepas seorang-seorang Nabi kacang dia, itulah perangai puak-puak Bani Israel, kan. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Dan ingatlah juga peristiwa ketika Nabi Isa ibn Maryam berkata, wahai Bani Israel. Dia lebih kurang apa dia tu. Lepas Bani Israel ni mari pada zaman Nabi Musa lagi, sambung ke Nabi Isa. Mari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil ahlul kitab ni, pupuk Israel, Bani Israel. Bani Israel, sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu. Apa kerja Nabi Isa? Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, mengesahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelum kamu, iaitu kitab Taurat. Ini Nabi Isa duduk tengah. Taurat kita benarkan. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang rasul yang akan datang kemudian daripadaku. Siapa dia? Yang bernama Ahmad. Ini tengok ni pelajar-pelajar. Ahmad ni salah satu daripada nama Nabi Muhammad. Wa ana Ahmad, ana Muhammad, ana al-Mahi, wa ana al-Hashir. Kan dalam hadis yang Nabi sebut itu. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Maka tatkala ia datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata, mereka berkata ini ialah sihir yang jelas nyata. Nak kata apa? Nabi Isa ni mari tunjuk macam-macam benda dia panggil. Tunjuk mukjizat dia, tunjuk apa ni, dia punya kelebihan. Dia boleh, orang buta boleh celak, orang mati boleh panggil hidup balik. Orang yang ini, mereka kata apa? Ni Isa ni bukan manusia biasa, ni anak Tuhan pula dah. Anak Tuhan yang bubuh dia. Nak kata apa? Allahul musta'an. Itulah
cerita Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, satu sama lain saling bersambung. Nabi kata nahnu ikhwatul li'allat, kami ni adik-beradik sebapa, mak lain-lain. Maksudnya Allah, dakwah kita satu, tauhid kepada Allah Taala, cuma dari sudut syariat berbeza-beza. Baiklah para jemaah sekalian, insya-Allah kita akan sambung ayat yang ke-7 di dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.